dalam ni adalah ada filament untuk 3D printer. Dia dalam bentuk roll. Tak nampak? Allah. Background. Yang ni. Kalau kamu tengok. Okey, dekat dalam kotak, dekat tepi kotak ni dia ada spek dah. Spek dia diameter filament tu adalah 1.75. 1.75. Material dia adalah PLA. PLA ni untuk bahasa panjang dia apa? Search, tengok PLA. Ada je kat sini. Search Google. Bahasa panjang dia apa? PLA. Polyetic sheet tu ya? Kuat sikit. Polyetic sheet. Polyetic. Okey, kebiasaannya dalam 3D printer ni yang biasa digunakan, yang orang kata default punya material adalah PLA dengan ABS. So kedua-dua material ni ada dia punya mechanical properties dia, bergantung kepada application kamu punya produk. Bila kita buat RP tu, kadang-kadang bahagian yang kita design tu dah ada guna skru tau. Bila skru dia dikenakan force, yang sentiasa dikenakan force lah dekat satu bahagian tu. Jadi kalau kita nak benda tu brittle ataupun keras, kita pakai ABS lah. Tapi kalau nak benda tu dia tak brittle, dia boleh tahan force screw tu, kita akan guna PLA. Okay, so untuk tak apa, yang tu untuk assignment 3 nanti saya akan tanya lah benda tu. Assignment takhir, nanti assignment 3. So kena make sure lah kamu study lah sikit PLA, apa beza PLA dengan ABS. Okey, macam saya cakap tadi, dia datang dalam bentuk filament. Filament ni dalam bentuk, faham tak? Macam, nak buka tak ada, buka ni kotak. Dia macam bentuk tali yang digulung dalam bentuk roll. Bentuk macam ni. Kalau kamu tengok, jangan buka dia punya plastik lah, sebab tak guna. Kita kena make sure dia sentiasa seal lah. Takut nanti dia lembab. Dia dalam bentuk tali, dan tali tu dia macam, dia ada diameter dia lah. Selalunya 1.75, ada yang lebih besar. Bergantung kepada mesin punya nozzle. Tapi dekat sini kita akan pakai 1.75. Okey. Dan dia datang bermacam-macam color lah. Apa pun jenis material, dia boleh datang dengan macam-macam color sebab dia campur dengan pigment color. So kamu boleh order, nak tengoklah kamu punya RP tu nak color apa kan. Macam pengalaman saya dulu, saya selalu pakai yang color putih je, sebab lepas tu kita akan buat finishing punya proses ataupun post processing. Mungkin kita akan sand dia, lepas tu kita akan letak apa tu, simen, apa orang panggil, biasa pakai simen tu, polipati, polipati tu, untuk bagi dia cantik. Macam tu lah. So dekat kotak ni bila sebut PLA, dia ada recommended punya spec untuk operational punya spec. Contohnya dia ada printer temperature, print speed,
bed temperature, fan kena on, dia ada berapa gram dan dia ada color dah dekat kotak dah, boleh tengok lah. So sebelum nak start, kamu kena consider benda-benda ni dulu, material apa kamu nak guna, size apa. Daripada situ baru kamu tahu macam mana nak setting dah. Okay? Okay, saya ada bagi software Quora Ultimaker, betul? Dalam Google Classroom. Dah install belum? Dia punya software tu ringan je, tak berat pun. So minta kamu install dulu. Yang mana belum install, Makmal FTKM 21 semua huruf kecil. Sama dua. Yang PC ni dah. Tak ada. Kena install. Yang online tu dah install belum? Install lah, dia tak perlu crack sebab software ni free je. Tak lama pun nak install. On the way.
Sir, Yup. ya dia ada keluar yang add a printer tu, nak tekan apa? Apa dah? Dia ada keluar Okay. add a printer. Add the printer. Add a printer. Lepas tu dia tulis refresh ataupun add printer by IP. Okay. Sekejap. Okay. Okay, kamu add printer. Kamu cari printer Creality Ender 3. Sana. Ha. Tekan add printer by IP tu dulu ke? Ya, add printer. Dekat lab kita ada dua jenis. Actually ada banyak jenis lah. Tapi yang dua je yang masih berfungsi dengan baik. Ultimaker S2 dengan Creality Ender 3. Dua tu je. So tapi yang student akan guna adalah Creality Ender 3 itulah. So add yang itu. Sir, Yup. dia tulis kat sini add printer by IP address. Dengar kau. Cuba add printer. Dia suruh tulis kat sini. Okay, Dia kata, kamu present kamu punya ni. sekejap lah. Creality Ender 3. Nampak tak? Cuba kamu back. 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 Dah. Tekan atas. Dekat atas sekali. Atas belah kanan ada Ni. arrow ke bawah tu. Oh. Okay, kamu cari dekat situ Creality. Mana? Scroll. Okay, Creality 3D ni nampak? Pakai arrow Okay, lagi. tekan. Kamu Dah. cari Ender 3. Tu. Ni. Tekan tu next. Next. Ni boleh. Sekejap. Oh, loading. Tekan je next. Okay. Ni dah. Okay. Dia pula macam Yang Ultimaker Cura 4.8 available tu kemudian lah kamu upgrade. Kamu padam lah. angkau je lah. Ni settle dah. Settle dah. Terima kasih sir. Sama. Next. Sampailah kamu akan jumpa macam dekat skrin saya ni sekejap.
Macam ni. Cik, Yup. yang generic PLA tu kan, cik punya 0.8, saya punya jadi Tak apa, nanti ni 0.4. boleh ubah. Ni boleh Dia ubah. ubah ha? Ah. Okay. Next. Takut sangat nak tanya. Malu. Okey, semua dah dapat dah macam yang dalam skrin Okey. Kamu buka lab modul. Ya cik, tengah download lagi cik. Lepas Itulah dah elok ada sini pergi balik. ada urusan cik, bukan saja balik cik. Lepas tu tak boleh balik. Makan. Cocok-ceran. Sepatutnya Cik, yang dia minta apa? Choose start menu folder ni nak tekan apa cik? apa dah? Dia keluar choose start menu folder. Start apa? Tak dengar. Choose start menu folder, dia punya tu keluar. Dekat apa Ultimaker Cura 4.4 setup ni. Ada keluar menu new folder apa? Ada. Kamu present tak? Ya. Nampak tak cik? Tak. Okey, baru nampak. Tak nampak Next. Kamu tekan next. Oh macam ni je lah. Kira yang Aisyah cakap tadi tu apa benda pula? Tu nanti masa mula-mula buka nanti. Okey, saya stop presenting kan saya. Right.
Apa yang kita tak boleh buat. Itulah tu, aku baca benda ni. Story dia dah baca. Story dia orang baca. Dia orang pertama yang dekat. Nampak tak? Tetapi ni sebenarnya dia macam yang lama dia ada medical hijau. Kalau ni tak ada macam dia aku itu dia muncul lah. Laki semua sama je. Hijau empat. Okey, dah. Okey. Kalau kamu tengok dekat lab modul ni, first kali dia suruh kamu buat apa? Export kan? Okey, so kita akan guna cover sprocket yang kamu dah solidkan hari tu. Kamu open balik dekat Katia. Kamu save as dalam format .stl ni. So siapa yang tak buat, tak ada lah. Tapi mesti semua dah ada kan. Ni kamu yang hari tu buat lab report je lah. Ini saya pakai apa? Data kad. Oh data kad oh. Oh yang tu kad. Jangan sampai saya ni. Saya pun dah confuse lah. Sebab dia seakan-akan. Dia seakan-akan. Siapa yang buat, dia boleh buat lah. Siapa yang tak buat, tak boleh buat lah. Tapi at the end saya tahulah nanti yang tak ada pun jadi ada lah. Ambil data 3D sprocket yang kita dah solidkan minggu lepas. 2 minggu lepas. Cover sprocket sahaja. Save as sebagai .stl. Sebenarnya setiap lab modul yang saya bagi tu dia dah ada step dah. Cuma dia tak detail. So kamu boleh tengok dekat situ. Nanti kamu tulis dalam lab report, kamu detailkan dia. Dia sebab bila saya post kamu tak dapat announcement lah. Ya ke? Save STP boleh? STP Ah, tak boleh. STL tak ada oh. akan tak ada. Betul. Tu tak ada. Saya present screen lah.
Yang kita mungkin Ni ada STL. Kamu buka kamu punya cover sprocket saja. Macam skrin saya ni. Oh, Buka yang ni. saya silap. Buka yang ni je, bukan yang assembly tu. Kalau assembly tu mungkin tak ada. Ada? Yap. berapa dia tahu kan? Dia tahu. Mereka dia tahu. Saya bukan projek makan tapi makanan. Saya dah makan ni lah, lamb chop. Apa koko crunch lah roti apa? Okey, dah save dah. Okey, cukup. 32 orang. Tolak saya cukup tu. Apa yang seorang tak ni? Dia sebenarnya 32 orang semua. Tolak saya seorang. Dah online. Online dia tak datang. Kalau tak datang kelas tak apa. Relax dia tak ada. Dia panjang. Saya dah check. Dia ada 7 orang ke? Cik tolong terima cik ni. Saya nak tengok siapa tak ada. Saya nak tolong cik. Kalau makan. Ini saya nak ada. Ya. Ada 2 orang tak ada saya rasa sebab saya 2 orang kat sini. Mami ada mana ada buat satu dua lima. Actually ada attender ni. Bukan saja ni. So siapa tak datang tu memang kosong lah. Nah, install. Jadi saya boleh check pukul berapa. Ni? Sebab tu hari ni je. 4 bulan 1. Tu. Ni arrival bila, last scene bila. Kalau banyak-banyak lah. Okey, dah convert dah. Okey.
So pergi dekat Cura software ni, pergi dekat open. Belah kiri atas, laman fail terbuka. Tekan open, kamu select cover sprocket yang kamu convert tadi ke dalam yang STL tu lah, .stl tu, dan tekan open. Okey. So, bila dah open ni, dia macam CAD software juga ah. Dia boleh rotate, dia boleh drag, dia boleh zoom out. Rotate pakai button belah kanan. Zoom in, zoom out, scroll, drag tekan tengah. Tekan button scroll untuk drag. Lain lah. Dia tak cakap dia. Aku sikit tu screen kamu. Semalam saya ada senior kamu yang dah kerja dah jadi senior. Dia ajak saya makan, so saya jumpa dia lah. Senior kamu ni nama Fajrul, kalau kamu pasal kenal sempat, saya rasa kamu sempat lagi Fajrul satu semester jumpa dengan dia. Dia memang terror lah. RP ni dia buka bisnes, 3D printer punya bisnes. Itu dia punya hobi lah dia. Sebab 3D printer sekarang ni pun tak mahal. Dia dalam 1,000 boleh dapat. Bawah 1,000 pun boleh juga. Cuma yang bawah 1,000 tu tak pernah lah saya beli, try. Dia punya okey tak okey kan, tak tahulah kan, bawah 1,000 kan. Tapi kalau macam Ender Pro, Ender 3 ni, even Ender 3 Pro pun harga dia dalam 1,000 lebih sikit lah. So daripada kamu beli PlayStation 5 tu, mungkin yang ni lagi best tu kan. Pulang lah kan. Tapi kalau ada benda ni seronok. Even buat mainan untuk adik-adik ke kan, boleh kita print. Duit pun dapat kalau bagi job. Cik nak transfer file STL masuk Ultimate Key Cura ni macam mana cik? Pergi dekat open, belah kiri atas ada lambang file terbuka, icon. So tekan tu, cari location file yang kamu save tadi, open je.
Apa tadi? Kamu tanya apa tadi? Boleh gunakan canvas ke kain. Print. Kain, canvas. Tak tahu sekarang boleh ke tak. Rasa kain tak boleh lagi kot. Canvas tak boleh lagi. Tapi metal boleh dah. Metal boleh dah. Metal dia pakai serbuk. Dia pakai macam SLA. Dia pancar laser dekat serbuk tu kan. So dia akan bonding lah. Molekul-molekul metal tu. Tapi harga dia $1 juta. Kami pun dalam Unimed try lah nak beli. Dekat Malaysia ni tak banyak lagi. Okay, ada 1-2 je lah. Tapi yang widely ni plastik lah. Boleh dikatakan ni semua kilang sekarang ni dah ada 3D printer tau. Even kilang baru ni bukan baru ni. Tahun lepas saya pergi Continental untuk solve dia orang punya problem 3D printer. Hasil 3D printer tu dia shrink tau. Bila shrink dia nak assemble tak boleh. Dia gunakan untuk spare part kereta yang dah lama. Faham tak? Katalah kamu beli Proton Saga zaman first model dulu Proton Saga. Kalau kamu pergi dekat kedai spare part, ada spare part yang dah tak ada dah. Contohnya fin aircon tu kan. Nak cari mungkin dah tak ada dah kan. Mold dia pun mungkin dah kena scrap dah tak ada. So apa yang dia orang buat, dia orang akan guna 3D printer tu print fin aircon tu. Betul attach. Cuma problem untuk 3D printer ni bila dia plastik, daripada dia kamu belajar kan yang material dalam manufacturing proses. Bila dia dalam keadaan separa cecair lah kan untuk 3D printer ni panas, dan tiba-tiba dia disejukkan. Bukanlah disejukkan secara mengejut, dia sejuk, dia akan shrink. Faham? Bila shrink, dimension akan lari. Bila dimension lari sama ada berlaku crash ataupun terlalu besar dia punya clearance. Faham? Yang itu problem yang dihadapi dekat industri sekarang. Nak control benda tu, shrinkage. Okay? So, apa yang engineer perlu buat? Diorang kena main parameter yang ada lah. Contohnya temperature, kalau dalam ni dia suggest berapa? Cuba tengok kat kotak. Dia ada bagi range kan? Berapa? Ha. 150 hingga 230. Dia bagi range. Okey, macam mana kamu nak tentukan daripada 190 tu dengan 230 tu yang mana paling the best dia punya setting? Test lah kan? Test and error betul? Test and error. Tetapi bila kamu test and error, material yang kamu gunakan akan jadi banyak lah kan? Waste. Betul? So macam mana kamu nak counter benda tu pula? Try and error, betul dah. Memang zaman dulu orang akan try and error. Cari setting yang paling sesuai sekali kan. Tapi sekarang ni dah ada dah. Kalau kamu belajar dulu zaman kita sekolah dulu, kita belajar kebarangkalian dengan statistik kan. Cuma ada guna. Probability. Yang ANOVA, Analysis of Variance tu. Bukan saja tau kamu belajar tu. Ada application dia. Tambah-tambah bila kamu duduk jadi engineer quality nanti. Kamu jaga quality. Nak tengok margin of error. Itu saya dah melalui lah. Kamu belajar sekarang, macam mana kamu nak print. Nanti RP2 saya akan ajar kamu macam mana nak cari setting yang paling optimize. Okey? Okey, bila dah ni lah. Tapi bolehlah letak benda yang saya cerita ni dalam discussion. Kan? Dia kan, saya faham macam ni tau, zaman sekarang ni.
kilang nak yang engineer yang hands on. Maksudnya hands on ni dia tahu, bagi dia data, dia boleh print. Kan? Dia boleh print. Zaman dulu, zaman saya belajar dulu, dia teori banyak. Teori. Contoh termodinamik. Kan kamu belajar kita Carnot, kita apa kan? Kamu tahu tak application dia dekat mana? Entropi, tak tahu. H1 tolak H2 cari dalam buku Steam. Steam table, tahu tak? Tak tahu lah. Tak tahu. Lecturer zaman dulu, dia walaupun dia ajar teori, tapi dia dekait kan. Saya dulu belajar dengan Prof Zaki. Saya belajar termodinamik 1, 2 ni 3 kali. Zaman saya CJ Poli, zaman saya diploma UTM, zaman saya degree. Tiga-tiga kali saya dapat A. Buku Steam tu sampai saya hafal lah. Tak ada, bohong kata. Cumanya dia cerita tau. Bila dia cerita tu saya baru nampak. Rupanya yang kamu tengok contoh radiator dalam kereta tu kan. Radiator dalam kereta tu kan. Itu kegunaan dia. Macam mana work tu dihasilkan, disejukkan pula, lepas tu di-boil pula kan untuk menghasilkan kerja kan. Q sama dengan W kan. Macam tu, dia kaitkan benda macam tu. Lagi satu ni, apa ni, stesen jana kuasa Aram Batu dekat Kuala Perlis tu kan. Guna konsep termodinamik juga, macam mana dia nak sejuk kan, dia menghasilkan tenaga kan. Dia gunakan air laut nak sejuk kan. Dan kitar yang kamu tengok tu, yang paling efisien sekali adalah kitar Carnot. Dia bentuk 4 segi kan dalam graf tu. Yang lain semua bentuk macam tu kan. Jadi yang 4 segi itulah yang paling cekap sekali, tapi tak pernah wujud dalam bentuk macam mana, enjin Carnot ni tak pernah ada, tak beli, kita tak dapat yang 100% nya kecekapan. Even enjin yang auto cycle kita ni, daripada 100% heat yang kita hasilkan, hanya 23 ke 35% saja yang dikonvertkan kepada work. Yang lain semua transfer sebagai haba. Sebab tu enjin tu panas. Macam tu. So bila 3D printer ni, bila kamu belajar ni, kamu kaitkan dengan apa yang kamu belajar sebelum-sebelum ni. Material, manufacturing process. Kan? Jangan tahu print saja. Kalau tahu print saja, tak beza kamu dengan technician. Okay? Okay. So okay. Saya dah melalut lah. Okay, bila kamu klik kamu punya 3D tu, dekat sini semua akan hidup, belah kiri kamu ni. Okay, kamu boleh gerakkan dia lah. Kalau kamu nak gerakkan arah ni, nampak? Bila saya letak satu, dia akan gerak ke arah X yang color merah. Nampak? Klik dekat kamu punya model. Okay, kalau saya tengok dekat sini, kita punya location tu memang dekat tengah-tengah dah. So saya tak perlu nak ubah kiri kanan depan belakang lah, atas bawah kan. Okay, so bila dah kata dah dekat tengah, kamu lock je model ni, which mean dia tak boleh bergerak dah lah. Okay, tak lock pun tak apalah. Okay, yang kedua dia pula adalah button scale. Dia sama macam scale dalam 3D lah. Berapa banyak kamu nak scale dia. Mungkin kamu nak print dia 50% je daripada size sebenar. So dia akan jadi kecil lah. Okay. So kalau nak scale, make sure kalau kamu nak scale, selalunya kita akan uniform scale, which mean arah X, Y, Z dia tu akan scale, jadi proportion part kamu tu tak berubah. Faham?
Okey. Contoh kalau saya padangkan uniform scale ni 50% arah Y. Sorry, arah Y tak nampak. Arah Z lah saya buat 50%. Proportion dia akan distorted. Kan? Dia akan lari lah. So kita tak mau macam tu. Okey? Okey. Okey, untuk button yang ketiga pula, kalau kita nak rotate dia. Okey, yang ni penting. Sebab kalau kamu tengok ni, adakah sesuai untuk kita print macam ni? Sebab apa tak sesuai? Dia bukan tak boleh print, dia boleh print. Tapi kenapa kamu rasa tak sesuai? Yang online tu boleh try jawab. Sebab potensial dia nak tumbang tu ada kan? Tapi dia boleh print. Dia boleh print. Mungkin dia tak tumbang. Tapi kita rasa macam tak sesuai kan? Kamu rasa yang paling sesuai macam mana kedudukannya? Dia tidur lah kan? Dia tidur dan kamu boleh lah try nanti main benda ni. Kiranya kita nak rotate, make sure snap rotating ni ya. Kita nak rotate dia 90 degree. Macam tu. Bahagian yang color merah tu kemungkinan bahagian tu yang kena ada support. So saya rasa setuju tak kalau saya cakap yang ni adalah yang paling sesuai. Sebab bahagian dalam ni nanti ada support. So bahagian permukaan luar ni akan cantik lah. Betul? Tak perlu kita buang dia punya support tu kan. Kalau saya buat terbalik, bahagian belah dalam tu yang cantik kan. Tapi kita nak appearance tu bukanlah, maksud cantik tu bukanlah, dia still lagi ada line by line. Tapi dia better lah. Okey, button yang keempat ni adalah untuk kita mirror dia. Contoh, kalau kamu nak mirror, katalah saya ambil yang ni, nampak dia jadi terbalik. Daripada kamu punya 3D model. Faham tak? Dia mirror tu, maksud dia bukan dia pusing-pusing tau. Dia mirror. Contoh, macam kalau kamu pegang dekat sini, dekat cermin tu, seolah-olah belah kanan. Padahal kita belah kiri kan. Jadi lubang dia akan lari lah. Lubang yang kamu nak mounting ni, cover sprocket ni dekat engine, dia akan lari lah. Dia mirror lah maksud dia. Okey, button yang kelima ni, button kelima ni mesh type. Maksud dia kamu boleh ubah sama ada benda ni adalah kamu punya part ataupun benda ni adalah support. Faham? Support tu bahagian sokongan lah.
Faham tak? Print as support. Maksud dia print sebagai support je lah. Bukannya part yang kamu nak. So yang ni tak payah ubah, tak apalah. Selalunya memang 3D model kita tu adalah part kita. Support tu auto generate nanti. Okay? Alright, kalau dah setting semua dah okey, kamu semua pakai machine dah pakai ni kan? Je ulang yang move dengan tu. Move Ya? dengan scale. Move dengan scale. Tadi terlepas lah. Move dengan scale. Atas nombor Okey. tu. Untuk move ni, kalau kamu nak gerakkan dia ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan lah. Contoh macam saya nak gerakkan dia ke atas 50. Oh, saya dah lock model, sorry. 50. Okay. Oh, sebab ni dia tak bagi gerak ke atas sebab dia memang nak ada dekat dia punya platform dia. Ni contoh macam kamu nak gerak kiri kanan depan belakang lah. Okay. Tapi untuk case kita ni part dia memang dah dekat tengah-tengah, so tak perlu ubah apa-apa. Tapi misalnya kalau part tu bila kamu upload dalam ni, dia duduk dekat sini, so kamu kena drag dia masuk dekat tengah-tengah platform lah. Okay. Make sure dalam dia punya workspace ni adalah platform size, platform untuk Creality Ender 3 ni. Lain machine, lain dia punya size platform. Lepas tu kamu nak bagian apa lagi? Scale. Untuk scale, kadang-kadang bila part tu kita nak tengok dia punya bentuk je kan, bukan kita nak pasang pun. So tak perlulah kita nak jimatkan masa, kita size kan je lah dia jadi kecil sikit. Macam 50% tu 1/2 lah, 1:2 lah. Macam tu lah, tapi make sure klik uniform scaling ni, kalau tidak dia akan distorted kamu punya proportion part tu. Okay. So bahagian machine dah settle. Kamu tengok balik kamu punya ni. Student need to set type of 3D printer machine. Dah. Kan? Lepas tu material use kita belum buat lagi kan? Orientation of the component dah. Dah. Okay. So material use ni, kalau kamu tengok dekat sini, pastikan material yang kamu select tu ada dekat lab. Contoh lab kita ada PLA. Macam saya tunjuk dalam kotak tadi. So kita guna PLA. Kalau misalnya tak ada material tu, kamu pergi kat manage material, kamu boleh cari ABS, CPE, macam-macam lah. Macam-macam jenis. Generic ni, general punya supplier. E-Motion Tech ni spesifik punya company. Dia ada material dia yang dia supply. Boleh faham? Okey. Untuk nozzle size ni, yang ni penting. Biasanya kita akan pakai 0.4 mm. Tapi ada printer yang dekat lab tu, nozzle dia adalah 0.8 mm. So kamu kena make sure dekat nozzle dekat 3D printer tu size berapa, baru kamu setting kat sini. Kami dekat sini pakai dua je, 0.4 ataupun 0.8. 0.8 tu laju lah sikit, 0.4 tu dia kena buat banyak layer lah sikit kan. Itu beza dia. Macam saya cakap sebelum ni, masa kita kelas RP mula-mula dulu, masa yang digunakan untuk menghasilkan prototype tu sangat-sangat merugikan. So lagi cepat kamu
buat prototype lagilah bagus. Tapi kena tengok juga kalau benda tu memang nak surface finish dia memang terbaik, dia kena slow lah. Kalau setakat sekadar nak try pasang, bukan nak tengok appearance, so kita boleh lah lajukan sikit, kita boleh pakai 0.8mm, dia lajulah sikit, boleh faham? Okay, untuk dalam lab kita ni kita pakai 0.4. Okay, bila kamu buat 3D tu, kita kan ada thickness, kita buat 2mm kan hari tu, kita punya cover sprocket ni. So, kalau kita pakai 0.8, dia dalam 3 kali je. Tak sampai 3 kali kan, dia punya layer. Betul tak? Untuk buat thickness tu. So, kalau misalnya kamu punya thickness tu adalah 0.5, kamu dah tak sesuai dah nak pakai 0.8 punya nozzle. Faham? Dimension dia akan lari lah. So, kamu kena pakai 0.4. Boleh faham? So, kena tengok juga part apa yang kamu nak print. Kalau thickness dia terlalu nipis, kamu kena pakai nozzle yang nipis. Nozzle, diameter nozzle yang kecil lah. Okay? Okay. Lagi apa dia suruh setting? Material kita dah setting, machine kita dah setting, orientation pun kita dah setting. Okay. Secara basically-nya, kamu dah boleh slice dah. Kamu dah boleh generate slicing file lah. Tetapi dekat sini kalau kamu tengok, dia ada recommended punya setting. Okay. Kalau kamu tengok ni, profile ni maksud dia layer height dia. Faham? Layer height ni ketinggian setiap kali material tu di extrude. Lagi besar dia, lagi kasar lah produk kamu tu. Lagi kecil, lagi halus lah kamu punya produk. Ni contoh hasil produk 3D printer. Boleh nampak dia punya layer by layer dia. Kamu boleh tengok lah. Boleh tengok. Misalnya kamu nak dia kuat, so kena lebih halus lah. Kalau dia tak perlukan kekuatan, kamu boleh guna yang kasarnya. So kalau standard dekat sini dia suggest 0.2 dia punya layer height dia. So kena terang lah benda ni dalam discussion apa guna layer height ni. Macam mana dia punya application, kalau time bila kita nak guna yang tinggi, time bila yang kita nak guna yang rendah dia punya layer height. Okay? Boleh faham? Boleh faham tak? Yang ni something yang boleh kamu try and error lah. Macam kawan kamu cakap nak cari setting yang mana yang paling optimum ni. Kan? Boleh try and error. Tapi secara basically dia, kalau kamu rasa benda ni memang contoh dia nak pasang dekat sini lah. Dia nak pasang sekadar pasang je. Kan? Lepas tu student akan buat macam ni kan. Nak kena tahan daya contohlah kan. So benda ni kena kuat lah. Faham? Tapi kalau setakat nak tengok appearance, ataupun kamu nak memang nak tengok the function saja kan, bentuk dia boleh pasang tak boleh pasang kan, nak try matching dia je kan, boleh pasang tak boleh pasang, so kamu pakailah layer height yang tinggi, cepatlah sikit masa dia tu. Tapi kalau
Kata kamu nak tengok dia punya appearance halus, cantik, lepas tu dia punya kekuatan pun tinggi, kamu pakailah yang rendah. Macam tu lah. Okey. Yang keempat kan. Layer height. Okey, percentage of infill. Okey. Dalam 3D printer, yang ni kalau saya patah ni, dia tak semestinya dalam tu ada material tau. Dia ada infill dia. Dia buat macam-macam jenis infill yang ada dalam ni. Ada yang zigzag, ada yang pangkah macam tu je, ada yang macam tu. Isi dia dalam tu, dia tak semestinya 100% material. Faham? So kalau misalnya benda tu memang perlu kekuatan yang tinggi, so kamu make sure dia 100%. Dia akan penuhkan material, print semua. Tak ada rongga kosong pun. Tapi kalau kamu nak tengok just sekadar nak pasang, nak tengok dia matching tak matching, kamu boleh buat 20% je material yang isi dalam ni. Yang lain semua ada rongga-rongga kosong lah. Boleh faham? Tak apa, nanti saya tunjuk. Bila kita slice, dia akan tunjuk bahagian mana support, bahagian mana yang infill. Okay? Okay, dia tanya kita, perlu support tak? Mestilah perlu support kan, sebab bahagian kita dalam ni, kalau tak ada support, macam mana dia nak print? Kalau ada lalu nanti dia jatuh lah kan? Macam tu lah. Addition ni, bahagian platform bawah ni, kadang-kadang kita akan letak gam kan, untuk dia tak bergerak masa dia tu bergerak masa print tu lah. Kalau pakai, kita klik lah, selalunya benda macam spray, kita spray. Okay? Okay, bila kamu tekan custom ni, dia ada setting yang orang kata advance lah. Yang advance untuk kamu explore. Kamu boleh explore. Contohnya macam saya cakap tadi, bahagian infill tadi kan. Sorry, bahagian support. Okay. Kamu boleh, sama ada kamu nak pakai, kita akan tengok lah. Okay, tak apa. Yang ni nanti saya terang. Kita slice dulu. Kamu tekan dia slice. Okay, dia tulis situ, nak print benda ni 9 jam 2 minit. 3 jam. 7. Setting sama 20%. Oh, mungkin dari segi support saya kot. Tak apa. Okay, preview. Tekan preview, so kamu akan nampak sebab kamu tak ada rough kot. Kamu tak ada rough. Tekan preview. Okay. Color scheme ni, kamu pilih line type. Make sure semua benda ni klik. Supaya kamu boleh nampak lah bahagian mana yang part kamu, bahagian mana yang support, bahagian mana yang infill. Okay. Lepas tu kamu boleh tengok layer by layer dah. Yang ni dia panggil slice ni. Boleh tengok layer by layer dah. Macam mana dia print. Kamu boleh turun naik tengok. Okay. Okay, yang merah tu, kalau kamu tengok color scheme yang merah tu apa? Share. Okay.
Yang hijau tu inner wall. Boleh nampak? Okey. Yang biru helper. Helper tu adalah support. Okey. Support tu yang macam bahagian-bahagian yang tergantung, yang tak ada dekat platform kan. Bila nak print dia kena ada support. Tak, dia auto generate. Kalau kamu tak nak support pun kamu boleh padam. Tapi tak mungkin lah part kamu tu boleh print. Faham tak? Apa tu nak? Okey? Bukan apa kan? Okey. So benda-benda tu terang lah dalam lab. Pada jadi lagu dia. Bukan. Jadi kelas. Okey. Okey, kita explore yang saya cakap advance tu. Okey, contoh macam saya on saya punya RAF. Which mean RAF ni dia bertindak sebagai support lah juga, tapi bahagian platform. So bila saya kata saya tak mau, dia tak ada lah, tak wujud lah. Then saya slice balik. Saya slice balik, saya tengok. Dia jadi 7 jam 49 minit. Sebab tak ada RAF tu. Okey. RAF tu sejenis support, tapi dia dekat platform. Masa dia mula-mula sekali dia akan buat satu lagi platform, then baru part kamu atas RAF tu. So projector sini tak ada. Tapi aku dah ni kan, dah minta projek. Kami semua pakai personal apa ni program ni. Belum. Sebab juga kadang-kadang kata yakin sebab TV dia tak cukup. Aku dah Dah dapat timbangan. Satu TV ke depan, satu lagi projector kena tengok. Tapi di belakang mechanical. Sebab kami di belakang tak cukup dan kawasan dulu.
InsyaAllah kalau kita di minggu. Ini kan ada 20 tahun datang ni. Dia kan datang di lupa dia masuk bilik ni dan dia keluar apa ya semua ada yang video. Okey, untuk tadi rough kan? Okey. Okey, untuk infill pattern ni kamu boleh try macam-macam lah. Contohnya kamu pakai gyroid ni kan. So kamu slash. Dia bergantung kepada macam mana kamu nak buang support tu. Lepas kita print, bahagian support ni kita buang tau. Kadang-kadang ada support yang susah untuk kita buang sampai dia meninggalkan kesan yang tak syok lah kita tengok. So bila kita, tadi saya pakai gyroid tu, tengok gyroid punya pattern dia lain. Dia dia macam tu lah. Sorry. Ini infill lah. Support tadi mana? Okey. Gyroid ni slash. Support pattern ni kamu boleh main lah.
Tu giroid tu. Nampak? Ni. Ya betul. Okey, sebabkan sini. Share. Share. Support material. Material support. Okey. Kalau macam kamu punya tu tak ada dalam tu, kamu boleh pergi dekat setting, configure setting visibility ni. Kamu cari bahagian support. Okey, bahagian support ni, kamu make sure kamu klik macam tadi kita nak try support apa tadi? Support pattern. So klik ni support pattern ni, hidup kan? Lepas tu close. So kamu akan dapatlah setting dekat sini. Atau paling mudah sekali kan, paling mudah sekali kamu pergi dekat sini, setting, configure visibility, dekat sini, ambil expert, close. Dah, dia akan on lah semua. Configure setting. Okey, itu dekat expert, close. So dia akan keluar setting sama macam saya punya setting. Sebab saya punya setting yang saya guna yang expert punya lah. So macam-macam ada kok. Ada? Saya tidak. Tak ada? Ada? Okey. Dah, dia keluar banyak terus lah. So bergantung kepada setting mana yang kita nak ubah. Okey? Faham dah? So okey, contoh macam ni. Giroid ni. Macam susah kita nak buang kan. So kita tak maulah. Kita nak pakai yang simple. So kita ambil grid dia lah. Slice. So dia jadi macam tu. Nampak? Yang online okey ke? Cik. Yup. Tunjuk balik yang setting tadi tu. Terlepas. Setting tadi. Yang nak bawa keluar apa nama setting yang support. Nanti juga.
Macam mana nak keluarkan option untuk setting tu lah. Ya, saya tak dapat tengok yang mana kita klik nak buka. Okey. Pergi kat setting. Ambil configure setting visibility ni. Kamu tekan expert. Dekat sini, tekan expert. Lepas tu close je. Dekat expert close. Expert terus. Oh ni. Okey. Then baru kamu boleh dapat setting macam saya ni. Okey. Punya banyak lah. Tapi make sure kamu klik generate support tu, kamu klik yes. Kalau tidak dia tak keluar lah. Generate support maksud dia kita boleh on, kita boleh off. Sama ada kita nak dia ada support ataupun tak ada support. Kalau kita off, dia tak akan build up support untuk kita lah. Kita lah sendiri kena edit kita punya 3D data kita supaya bahagian yang kita nak print keseluruhan tu tak ada yang tergantung ataupun overhang. Faham? Okey. Dekat sini dia tulis support overhang angle 45 degree. Maksud dia kalau kecondongan ataupun sudut overhang kamu tu lebih daripada 45 degree, support akan automatik dia akan ada. Okey, faham? Selalunya kita akan generate lah support. Okey? Okey. So dah dapat setting macam ni. Dah save file. So kamu akan dapat slicing file ataupun G-code file untuk cover sprocket ni. File ni kita akan masukkan dalam 3D printer guna pendrive ataupun memory card. Dan kita select dekat printer tu, dia akan print untuk kamu. Cara nak print tu saya tak buatlah lab sebab ramai yang tak ada. Takkanlah 7 orang je nak pegang mesin tu. Bukan tak boleh, yang lain tu tak fair lah untuk yang online kan. Tapi saya ada provide video macam mana step untuk print. So make sure kamu master nanti cara-cara nak print. Sebab nak print tu, cara nak masukkan material dekat extruder dia dengan macam mana kamu nak levelkan kamu punya platform tu. Okay? 2 benda tu je. Yang lain semua kita dah generate ni, dia akan print je lah. Nak masukkan material dengan nak levelkan platform tu je. Tengok bahagian tu dalam video, ada dalam ni lah chapter 8 tu. Tengok video tu. So bila dah save file, nanti dalam report saya nak tengok balik ni. Nak .3mf and G-code. .3mf tu file ni. File save. Kamu punya? Macam mana? Tak kan? Color, bukan color macam ni. Masya Allah. Ini kan macam padu cik kan. Dia luar punya tak ada. Satu padu. Dia tak ada. Saya tak ada. Dia tak ada. Ayah. Kena pergi mana-mana. Nice. Okey. Jadi
dia salah software percuma kan. Okey. Untuk lab kamu tu saya nak kamu on RAF dekat support ni kan. Support lah. Okey. Build plate edition ni yang saya cakap dia macam platform kan. Saya nak kamu on RAF. Okey. So dia akan build up satu lagi platform sebelum dia print, dan platform tu kamu boleh buang nanti. Lepas tu support, saya bagi kebebasan untuk kamu explore pattern dia. Make sure pattern yang paling masa dia paling singkat. Contoh, sekarang ni saya dapat 8 hour 56 minit. Bila saya ubah support ke Geroid, saya slice, masa dia akan jadi lain. 8 jam 43 minit. Betul tak? So kamu explore benda tu. Try and error. Report. Paling cepat. Report saya nak biasalah, kalau aci kedai runcit baca pun dia boleh buat 3D printer. Ya, engineer buat SOP ni tau, apa tu? Apa orang panggil SOP, apa? SOP kan, Standard Operation Procedure, untuk setiap line tu. Faham tak? Kamu biasa tengok kilang tak? Kalau station operator tu, atas dia tu ada SOP. Mula-mula kena angkat ni, letak dalam jig ni, ambil ni, skru. Betul letak dalam, letak. Tu. Kena buat macam tu. Maksud dia macam tu lah. Kena belajar lah, tulis step tu. Seringkas tapi orang faham. Setiap step tu kena ada. Tak payahlah ayat panjang-panjang. Mula-mula kita pergi ke Kelantan, tiba-tiba tayar puncture. Tak payahlah macam tu. Okay? Explain apa guna RAF, apa guna support dalam discussion. Dua file. Satu file 3MF ni, satu lagi G-code punya file. File save. Yang ni akan dapat 3MF. Kalau yang ni save ni, dia akan dapat G-code. File save. 3MF tu file Cura ni lah. Yang save to file tu G-code kamu. Yang save to file tu, yang G-code tu yang 3D printer boleh baca. Kalau kamu attach 3MF ni dekat 3D printer, dia tak boleh baca. Faham? Software ni je yang boleh baca 3MF tu. Ya, yang ni. Yang kita generate G-code ni. Yang masuk dalam machine yang ni. File ni. Yang tu yang 3MF tu saya nak check. Okay. So lab untuk hari ni setakat itu saja. Tak adalah susah.
Sebab tu orang cakap 3D printer ni senang. Cuma nak build up 3D data tu lebih susah. So step by step tu macam ni selalu kan. Cakap step pertama apa, step ni step apa, step. Ikut dia punya step ni. Kalau ada flowchart memang extra mark lah. Dulu zaman kita ambil SPM dulu, dia dah bagi template kan, kita isi je. Betul. Zaman polis dia bagi template kita isi. Zaman degree degree kau. Habis nanti kalau kerja ada orang nak bagi template tak ada tau. Template SOP tu ada lah, cuma apa yang nak kena ada dalam tu. Sebab level kamu nanti adalah level yang membuat keputusan. Faham? Kita nak makan kat mana ni? Ikut abah. Tu level abah kita. Tapi bila kamu jadi apa? Kamu dah kena decide nak makan kat mana? Makan KFC. Faham? Yang online okey tak? Cik, macam mana yang tadi yang save as G-code tu macam mana dia? Kan bila kita dah generate tadi, kita dah slicing file tadi, dia akan bagi kita berapa jam kan masa untuk print dan berapa gram material yang kita gunakan. So dekat situ, dia bawah tu dia ada tulis save to file. So tekan save to file tu automatic lah. Kamu rename lah, nak rename apa-apa kan, nak biarkan ke. Tapi dia bila kita save ni dia automatic lah G-code file. Okay. Cik, yang dekat yang save biasa yang apa tu 3MF bila kita save sekali, lepas tu kita tukar dekat, contoh lepas kita dah save, lepas tu kita tukar kat setting, kita save dia bukan replace ke? Dia kena, dia jadi file baru? Dia jadi file baru lah. Kamu kalau nak yang 3MF tu, kamu pergi dekat file, kamu save je. Tadi saya tempat tu, lepas tu saya tukar kat support, lepas tu saya save dia jadi macam lagi satu file, dia tak replace je. Tak apa. Dia memang akan generate asing-asing lah. Maksud dia nanti ada dua file kamu kena attach. Okay. Satu G-code, satu 3MF tadi. 3MF tu sebab saya nak check. Okay, baik. Terima kasih. Sama. Siapa? Apa benda? 4 jam. Dia tak on support lah. Dia kalau kamu tak on support, kamu kena buat support sendirilah. Which mean 3D data kamu tu tak boleh ada overhanging. Kalau ada overhanging, kamu kena letak support siap-siap. Payahlah kan. So lebih baik auto generate lah. Tapi support tu nanti kita kena buang. Masa post processing ataupun kita nak cantikkan dia kan, kita buang support. Dia ada dua pilihan lah, sama ada kamu nak cepat ataupun kamu main dengan parameter masa ataupun kamu main dengan
parameter material yang digunakan. Berapa banyak material yang digunakan by gram. Kalau kamu nak jimat masa, mungkin banyak material kamu boleh guna. Kalau kamu nak jimat material, mungkin support tak berapa nak ada. Macam tu lah kan. Benda-benda macam tu lah nanti. So, kita dah habis dah lab untuk RP. Daripada lab 1 sampai lab 4. Make sure kamu jangan lupalah step ni. Sebab semester depan dan ke depan kamu akan guna step ni balik. Sampailah final year project. Okay? Nak ingat benda ni kena main selalu lah. Cik, tadi yang dekat apa tu altimeter Cura, dia Yang ada satu mana? button play. Dia ada satu button play. Oh, satu button play tu dia tunjuk video macam mana dia print layer by layer lah. Oh. Sama lah ni yang dekat ni. Dia akan video. Boleh lah nak tengok tapi lambat. Kena satu-satu line. Dia tunjuk nozzle tu travel ke mana. Macam tu lah. Dia memang start daripada atas. Tak, dia start daripada bawah. Sebab kamu punya ni. Sebenarnya dia ada fan kan? Ada fan dalam. Cooling lah. Aku nak on fan berapa speed. In out tak ada lah. Dia pakai kipas je. Tapi dia banyak atas ni kecil. Kamu turunkan dekat bawah. Kamu punya. Oh, I see. Oh, betul lah. Okay. Dia print tak? Kalau kat bawah, dia bawah. Oh, dia. Okay? Lepas tu kan, mungkin dia kat bawah ni. Mungkin support tu kan. Rough. Betul lah, rough tu. Mana? Tu rough. Itu lah rough. Nanti kita scrap dia. Lepas tu kita koyak. Ataupun kita buang lah bagi pisau. Kadang-kadang dia ketat sikit lah. Bila kita tarik tu, support akan melekat dekat rough tu. Tapi ada lah yang tertinggal-tinggal sikit dekat part kita kan. Tapi kita cut je lah. Ataupun kita gosok je. Dari setiap tu macam belakang dia straight tu kan. Kalau Skirt cuba kamu explore lah. Skirt dia buat dekat luar. Saya pun tak faham kenapa ada skirt ni. Tapi ada setengah orang print ada juga orang print macam tu, skirt tu. Macam buang material. Kan? terkait dengan ni, dengan produk tak tahu. Dia tak bersambung. Dia buat luar produk. Dia seolah-olah macam nak protect apa tak tahu. Oh, kalau print dia bahagian luar tu kan. Something yang kamu boleh explore satu. Sebab dia punya option tu terlalu banyak. Okey. Untuk kait hari Khamis ni, saya ada letak installer Keyshot.
kat sini pun ada, tapi ada komputer-komputer yang dia dah korup dah dengan software. So Tahu tu yang wifi ada ni. So saya dah letak software dan cara nak install video, cara nak crack dia mudah je. Video nak install pun saya ada attach, so install lah. Untuk Keyshot ni dia punya bahaya dia bila kita nak buat video ni, dia perlukan komputer yang power lah sebenarnya. Tapi kita akan buat part yang simple, part ni juga tapi assembly file. Saya dah attach dalam lab modul, saya schedule dia hari Rabu baru dia akan post. Tapi saya dah bagi software, saya dah bagi video untuk animation. Animation yang kita akan buat adalah exploded dan assembly. Dia daripada assembly tu dia akan pecah, betul dia akan cantum balik. Dia pusing. Animation ni lebih kepada presentation lah. Contoh kalau kamu nak present dekat management, okay, saya nak buat komputer, laptop style macam ni. Okay, so kamu buat animation dia, dalam dia ada komponen, banyak komponen, cantum balik pusing. Yeah. Itu lebih kepada presentation lah. Dia bukanlah engineering punya scope lah sebenarnya, lebih kepada presentation. Okay? Kamu punya komputer spek tinggi lah. Tinggi juga. Kamu boleh minta buat kamu. Itu dah tu. Setepek. Kamu okey tak? Saya pun risau yang online tu. Saya takut ni. Okey, tapi try install dulu. Bila kita try buat, kalau ada yang hang, even komputer saya pun kalau banyak part pun dia hang, saya terpaksa pakai komputer dekat lab. Kalau tak boleh ni, kamu boleh pakai lab, cuma yang dekat online tu saya risau. Itu tu kait lah, tapi kita try buat dulu. Try dulu. Jangan mengalah lah. Siapa? Risau dengan diri saya. Pasal apa blur Zah. Banyak projek ke? Banyak ni ke? Assignment? Ya. Mockup. Saya tak pastilah je. Dah habis lah, dah boleh makan lah. Dia balik kampung. Ya. Dekat mana? Dia dekat bilik. Tak apa. So lab dah habis. Jumpa hari Khamis ni untuk KA lah. Pukul 11.30 kan? Betul? 11.30. Okay, kelas dah habis. So kita dismiss. Sambung hari Khamis ni untuk KA. RP cuma tinggal ni je. Projek saya dah upload dah. Boleh tengok dekat projek. Saya dah upload dah.
Mudah je. Saya punya projek mudah. Saya pun nak percaya ayat mudah. Lepas tu lab test. Apa bila hari? Next week. Hari Isnin lah. Generative shape design tu. Daripada surface to solid. Sebab bagi saya lah, pengalaman saya. Kalau selalunya kita buat 3D data, bila convert dia tak jadi solid. Bila tak jadi solid tak boleh print. Faham tak? Sebab ada error masa kita build up 3D data. Dengan assignment 3. 3 benda tu je. Report, lab test dengan assignment 3. Projek. Report pula. Project report. Lab test dengan assignment 3. Itu untuk RP dari segi assessment. Kelas ada lagi satu chapter, post processing. Kita tak boleh nak buat pun lab. Apa ni untuk KAID, hari Khamis ni lab yang terakhir juga, animation. Betul dia projek kan? Project share. Dia project nampak punya baik kan dia. Share dengan RP punya project. Ha? Apa dah? Tukar cover je. Lepas tu kita ada assignment 1-2 untuk KAID. So ada 3 jugalah. Minggu ni last lab, okay. So ada project report, assignment 1, assignment 2. Okay? Tapi saya minta kamu kan sebagai student product development, master CAD. Yang itu kekuatan kamu. Faham? Kalau machining, dia kena master CNC. Faham? Kalau kamu rasa CAD bukan jiwa kamu, kamu master simulation. Tahu tak simulation tu, CAE, CFD. Kamu tak ambil lagi ya? Finite element? Subjek? Oh, tak lagi. Kalau rasa tak boleh nak pergi CAD, pergi dekat finite element. 2 benda tu je lah kamu punya kekuatan. Jauh. Sama. Sama. Kalau saya stop recording, dia akan stop lah. Ha?